explanation. Okay. Alright. So sekarang ni, right electronic configuration of argon, proton number equals to 18. So elektron dia pun adalah 18. Okay. So ada berapa shell dekat sini? 3. Yes, ada 3. Okay. So shell pertama, shell kedua, shell ketiga. Dan shell pertama selalunya kita akan boleh masuk hanya 2 elektron saja. Okay, dia ada reason kenapa 2 je. Okay, so first of all, dalam shell yang pertama, sekarang ni saya nak cover shell number 1. Okay, the shell number 1 maksudnya N dia is equal to 1. Okay, sekarang ni saya nak buat apa? Sekarang ni saya nak buat apa yang saya nak buat sekarang ni ialah memberi nombor siri kepada setiap elektron dalam shell yang pertama. So kita ada 2 shell. Sekarang ni saya nak tulis set quantum numbers ataupun dia punya nombor siri bagi elektron. Okay. Dia ala-ala nombor siri lah. So kita ada elektron 1 dan elektron number 2. Okay. So nak tulis set quantum number mesti ada N, L, M, S. So kita tahu tak N dia berapa untuk dua-dua elektron ni? N, L, M, S. Okay, so nombor 1 nak tulis N dia nak tulis berapa? Faham tak maksud saya? Siapa yang tak faham? Saya Saya. Okay. Dia macam ni. Okay. Sekarang ni kita ada 2 elektron. Okay. 2 elektron ini setiapnya ada set quantum numbers. Boleh faham? Set quantum numbers kita ialah N, L, M, S. Okay. Sekarang ni saya nak kita sekarang ni tengah bincang apakah set quantum number bagi elektron yang pertama dan yang kedua dalam shell 1. Faham? Okey, dah faham. Okey. Sekarang ni saya nak tuliskan set quantum number bagi elektron pertama. Okey. So mesti start dengan N, betul tak? So N ini ialah daripada shell. Shell is equal to 1. So nombor apa yang saya perlu tulis yang pertama sekali dekat sini? 1 1. Yes, 1. 1. Why 1? Sebab N is equal to 1. Okay. Elektron yang kedua ni apa? Pun 1. Okay, betul? Sebab ada 2 elektron dalam shell yang pertama. So ini elektron pertama, elektron yang kedua. Boleh follow? Boleh. Okay, sekarang ni kita nak tuliskan set quantum number yang L pula. Okay, yang kedua, nak tuliskan macam mana? So when N is equal to 1, L, formula nak dapatkan L ialah M minus 1. So nombor L berapa? Kalau N is Kosong. equal to 1? Yes, kosong. So kalau N is equal to 1, L can be 0. Kalau N is equal to 2, L can be berapa? 1. 1. Dia bukan 1 je tau. 0 and 1. Okay. Kalau N is equal to 4, L can be from 0 until 3. yes. So 1, 2, 3. Boleh dapat tak? Ini kita tengah belajar coding tau. Coding untuk siri ataupun quantum number untuk elektron sebenarnya. So ni kod dia. Alright. So L, N equal to 1, L mesti kosong. So yang kedua saya nak tulis apa ni?
Nombor yang kedua. Untuk elektron pertama. Kosong. Sini. Nak tulis berapa? Kosong juga. Yes, kosong. Sebab apa? N is equal to 1. Therefore, L is equal to 0. Boleh proceed? Okay, Boleh. so maksudnya Madam, ulang lagi sekali boleh tak yang macam mana dapat kosong untuk 2 tu? Elektron nombor 2 tu. ni. Yang tu. Okay, so awak tengok N is equal to 1 kan? Elektron pertama ni duduk dalam shell number 1 tu. So N is equal to 1 lah bagi kedua-duanya. Okay, and then bila N is equal to 1, L can be only 0. So kalau sini 1, sini mesti 0. Kalau sini 1, sini pun kena 0. Macam tu je lah. Oh, okey, faham. Okay, so dua elektron ini duduk dalam orbital apa? So dia duduk dalam orbital 1. Kosong ni symbolize apa? Symbolize orbital jenis apa? S ke, P ke, D ke, F? S. Yes. So dua elektron ini duduk dalam orbital 1s. Yang ini pun duduk dalam orbital 1s. Boleh dapat tak? Okay. Boleh proceed? Boleh. Sekarang ni. Okay, sekarang ni kalau L is equal to 0, M dia punya konsepnya ialah M can be 0. Hanya kalau L awak is equal to 1, maka M can be daripada negative L to positive L. Okay, maksudnya negative 1, 0, positive 1. Boleh dapat tak? Ni kalau L is equal to 1. Kalau L is equal to 3, maksudnya daripada negative 3 to positive 3. So ada berapa nombor? Negative 3, negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2, positive 3. Boleh follow tak? Boleh. Okay. So sekarang ni set quantum number yang ketiga nak tulis apa? M. Kosong. Yes, so kosong. Kita tulis sini kosong dulu. Okay, dapat tak? Okay, and then seterusnya S. Okay. S maksudnya spin. Okay, so S maksudnya spin. So kena faham satu orbital, so saya padam. Okay. Satu orbital boleh masuk hanya 2 elektron. Okay, so 2 elektron ini mempunyai spin iaitu satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. Clockwise ini apa orang panggil? Diwakili oleh simbol S is equal to positive 1 over 2. Kalau anti-clockwise, negative 1 over 2. Okay. Tapi dia sebenarnya tak rigid tau. Kalau kata anti-clockwise to positive, clockwise to negative pun boleh juga. Tapi korang kena set, korang tetapkan korang nak macam mana. Kalau clockwise to positive, anti mesti negative. Kalau clockwise to negative, anti mesti positive. Jangan campur-campur. Okay, tapi senang kita buat clockwise to positive lah. Boleh? So positive 1 over 2 ataupun negative 1 over 2. So kalau korang matrix number boleh tak sama dengan kawan lain? Tak. Kalau sama pun ada satu nombor berbeza, betul?
Okay, so nombor Betul. berbeza dekat mana, spin dia dekat sini. So kalau sini kita letak sini positive 1/2. Sini rasanya nak letak berapa? Negative 1/2. 1/2. So negative 1/2. Maksudnya elektron pertama nombor sirinya ataupun set quantum numbernya 100 positive 1/2. Kalau elektron kedua 100 negative 1/2. So nanti saintis kalau kita nak cari elektron kat mana? Nanti kalau dia sebut 100 negative 1/2. So dia orang dapatlah senang cari. Dia tahu dekat mana, dekat dengan nukleus ke jauh dari nukleus. Bentuk dia macam mana pula, spin dia macam mana. So dia senang nak cari. And then macam mana kita nak buat dia punya orbital? So kalau kita nak lukis orbital 1s. So kita lukiskan orbital 1s ialah bentuknya sphere. And then ada berapa orientation? Orientation tu maksudnya ada axis X, Y and Z. So kena faham kalau orbital kita lukis dalam bentuk 3D. Dalam bentuk 3D. Bila 3D maksudnya kalau kartun awak tengok kan ada kartun 2D dengan 3D. Mana satu yang lebih real? 2D ke 3D? 3D. Sebab apa? 3D tu dia ada tinggi, dia ada lebar, lepas tu dia ada kedalaman, depth. That's why ada 3D. Kalau yang 2D tu dia ada atas dengan bawah je. Dia macam lukisan atas kertas. Macam tu je. Itu 2D. Sekarang 3D ada depth. So that's why dia diwakili oleh apa? Dia diwakili oleh 3 axis lah. Axis yang pertama tinggi, lebar, lepas tu depth ke belakang. Ini kita panggil axis. So ini axis X, Y, Z. So ni orbital apa? Orbital 1s. Bentuk sphere. Dalam orbital ini ada berapa elektron? Satu orbital boleh masuk 2 elektron. Satu clockwise, satu lagi anti-clockwise. So elektronnya akan jadi macam ni. Elektron pertama duduk kat sini dan dia pergi clockwise. Elektron yang akan berpusing mengelilingi axis X contohnya dalam bentuk clockwise, dalam laluan clockwise. Kalau elektron yang kedua, so dia dia rotate anti-clockwise. But dalam satu orbital hanya 2 elektron je. Satu pergi clockwise, satu pergi anti-clockwise. Dapat tak setakat ni? Dapat. So ini shell yang pertama. Now kita tengok shell yang kedua. Shell yang kedua ada berapa elektron? 8. Yes, so shell tu ada 8 elektron. So, kenapa boleh masuk 8? Tadi 2 sahaja. So kita tengok start. N is equal to berapa? 2. Yes. So maksudnya kalau saya nak label ini, elektron yang ketiga, dia punya set quantum number start dengan nombor berapa? 2. Yang last kali ni pun sama. 2. Sama juga dengan elektron yang pertama. So dia start dengan quantum number 2. Rekod tak? So semua elektron dalam shell yang kedua start dengan nombor 2. Okay. Boleh teruskan? Okay. Boleh teruskan tak? Okay. So sekarang ni L. L kita ada 0 and 1.
Macam saya sebut tadi lah. L can be 0 and 1. Okay, so maksudnya ada orbital apa dalam shell ni? Ada dua jenis, betul? Jenis orbital apa? Yang pertama? Dua. S and P. Yes, so 2s dan 2p. Okay, kalau orbital s tadi boleh masuk berapa elektron? Orbital s. So orbital s boleh masuk 2 elektron saja. So elektron pertama duduk dalam 2s, elektron yang kedua duduk dalam orbital 2s. Boleh dapat tak? Okay. Boleh follow tak setakat ni? Yang ni? Boleh. Okay. So, elektron yang pertama dan yang kedua ni, pertama dan yang kedua dalam shell yang kedua ini, dia punya set quantum number akan jadi sini 0, yang ini pun 0. Boleh follow? Okay tak? Okay. Sekarang ini orbital 2s dah habis. Dia boleh masuk 2 elektron je. So yang 6 lagi ni dalam orbital apa? 6 lagi dalam orbital 2p. Okay. Tapi sekarang ni kita tengok pula. Okay. Ini adalah orbital 2p. Sekarang ni M. Kalau L is equal to 0, M dia mesti 0, betul? Betul. Kalau L is equal to 1, maka M dia akan jadi negative 1, 0, positive 1. Okay. Sekarang ni, untuk yang 2 elektron ni, N is equal to 2, L is equal to 0, M dia mesti apa? 0. Yes. So sini kena 0. Why? Sebab bila L is equal to 0, M mesti 0. Tak boleh lebih ataupun tak boleh jadi nombor lain selain 0. Boleh? Boleh follow tak? Boleh. Okay. Dan lastly, saya tengah bincang yang ni 2S ni. So S yang kedua ialah dia ada positive 1 over 2 dan negative 1 over 2. So kita boleh letak dekat sini. So 0, positive 1 over 2, negative 1 over 2. Okay, so ini untuk elektron, 2 elektron yang pertama dalam shell yang kedua. Okay, sekarang ni saya nak bincang tentang lagi 6 elektron ni duduk kat mana. Okay, so bila M is equal to negative 1, 0, positive 1, M ni menentukan apa? M ini ialah dia menentukan orientation. Berapa banyak orientation? Okay, so nak tentukan berapa banyak orientation, bilangan orientation ataupun bilangan orbital depends kepada bilangan nombor. Maksudnya apa? Okay, nombor dekat sini M ada berapa bilangan nombor? Kita ada negative 1, 0, positive 1. So ada berapa nombor? 3. 3. So 3 nombor ini memberitahu ada 3 orientation. Boleh? Kalau M is equal to 0 tadi, yang L is equal to 0 ni, nombor dia kosong. So ada satu je orientation. Okay? Kalau L is equal to 1, M dia akan jadi negative 1, 0, positive 1. So ada 3. So 3 orientation. Boleh dapat tak? Okay. Orientation apa? Ingat tak tadi kita cerita tentang 3D tadi? Okay. So 3D ni orientation apa? Orientation ni ialah
Alamak. Ha? Okay, orientation ni ialah okay, orientation ni ialah -1 ini orientation dalam paksi X, 2px. Nombor kosong 2py, positive 1 2pz. So ada berapa orientation? Ada 3. Maksudnya orbital 2p ada 3 jenis orbital, iaitu 2px, 2py, 2pz. Okay, 3 orientation. 2p orbital ada 3 orientation. Maksudnya ada 3 orbital. Okay, setiap orbital boleh masuk berapa elektron? 2 elektron. Yang ini pun 2 elektron. 2pz pun 2 elektron. Okay, maka dekat sini elektron ada 6 lagi kan? So sini 2px, ini masuk dalam 2px. Yang ini 2py. Oh sorry, yang ni taklah confused. Okay, ini ialah elektron yang kedua. Okay, arrow salah tadi. Okay, sekarang ni elektron ketiga dalam 2px. Elektron keempat dalam 2px. So 2px dah penuh. Elektron kelima dalam 2py. Elektron keenam dalam 2py. 2pz, elektron 7. 2pz, elektron yang ke-8. Boleh follow tak? Boleh. Okay, so sekarang ni macam mana nak tuliskan orientation set quantum number untuk last elektron ni? So kita ada n is equal to 2. L dia ialah dia duduk dalam orbital apa? Dalam orbital p kan? Maka L dia ialah 1. Okay, and then oleh kerana dia 2pz, so kita boleh kata dia adalah positive 1. Dan orientation kita pilih -1/2. Boleh dapat? Kalau yang ketujuh macam mana kita nak buat? So start dengan 2. Lagi? 1 sebab dalam orbital P. Lagi? Y positive 1 juga sebab dia dalam orbital 2pz yang sama macam 8. Okay. And then spin dia mesti berbeza iaitu positive 1/2. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. So ini ialah macam mana nak tuliskan set quantum number untuk setiap elektron. Maksudnya bila setiap elektron tu dia ada nombor dia sendiri. Okay. Boleh proceed? Boleh. Okay. Madam, And then, yes. kalau 2py tu macam mana pula? 2p1 maksudnya Yang elektron nombor 5. 5, sekejap. Elektron nombor 5. Elektron nombor 5, okay. Ini. Ha. Okay. So kalau kita nak buat ni. Nombor 5 Okay, kita buat macam ni. So, n is equal to 2. Lagi? L? 1. Kosong ke 1? Okay. 0. Y? 0. Kosong. Sebab kita dah tetapkan kat sini kan kosong 2py. Tapi sebenarnya nombor ni dia boleh interchange sebenarnya. Boleh faham tak? Boleh. Kalau nak letak negatif pun boleh sebenarnya. Tapi kita dah tetapkan dia adalah 0. Okay, so sini 0. So sini nak letak negatif ke positif? Positif. Nak letak positif boleh, nak letak negatif pun boleh. Tapi kalau nak letak sini positif, yang ini mesti jadi negatif. Kalau 6, 2, 1, 0, negative 1/2. Okay, dapat tak? Cik dapat madam.
Okay, so ini untuk shell yang kedua. Okay, sekarang ni kita tengok shell yang ketiga. Okay, alright, saya nak lukis sebenarnya. Saya nak buat lukisan untuk orbital P. Okay, orbital P. Macam mana nak lukis orbital 2P contoh? Orbital 2P kita ada 2px, 2py, 2pz. Okay, so nak lukis apa dulu? First of all, lukis bentuk dulu, shape. Shape of orbital tu. So, shape of orbital apa? Untuk apa ni? Sphere, dumbbell, clover. Dumbbell. Yes, dumbbell. Alright, so lukis bentuk dumbbell. Macam mana nak lukis bentuk dumbbell? Okay. Make sure memanjang macam ni. 1, 2. Okay, ini kena practice tau. Macam ni salah. Macam ni salah. Macam ni pun salah. Ini bukan dumbbell, itu macam bentuk bunga. Okay, lagi apa? Kalau macam ni pun salah. Satu atas besar kecil. Tak nak. Dia mesti sama saiz. Dumbbell kan bila awak angkat mana ada kiri kanan saiz berbeza. Okay. Dia punya pemberat tu kiri kanan tu sama. So itu dumbbell. Alright. So lukiskan. Okay, and then apa yang kita buat? Kita buat axis. Okay, axis ni ialah ambil pembaris. So kita ada axis X, axis Y. Kita ada axis. Jangan labelkan dulu Kita ada axis X, axis Y. Kita ada 3 axis. Okay. So sekarang ni saya nak lukis axis apa? Orbital apa? Orbital 2px. So saya nak lukis orbital 2px. So bila orbital 2px, awak label yang dumbbell, axis yang kena dumbbell dengan X. Okay. So yang tu X, yang ni Y, yang ni Z. Boleh dapat? Kemudian lastly, lorek. Dia tak payah lorek pun tak apa, tapi sebenarnya kita nak hilangkan dia punya axis tu. Okay. Kalaulah saya nak label untuk, saya nak lukis untuk 2py. Okay, and then saya ada tengok dalam nota awak tulis macam ni, 2py. Itu salah ya. Dia mesti yang ini subscript dekat bawah. Okay, dan P ni huruf kecil. Okay, saya ulang balik. Nak lukis. Okay, ini adalah orbital. Ikut sengit. Alright, sekarang ni kita nak orbital 2py. So, Y ni kita nak label kat mana? Ada 3 axis. Yang tegak. Yes, dekat tengah. Okay, so betulkan balik. Okay, so ini adalah orbital 2py. Sebenarnya dia tak ada masalah pun awak nak buat sengit-sengit tu. Macam ni kan? So, kalau nak buat 2py, boleh dia nak buat macam ni. Ni Y. Cumanya, awak bila dah biasa lukis tegak, lepas tu bila nak lukis sengit, dia jadi sengit. Dia jadi macam macam tu. Macam dah? Macam ni. Tak kena. Okay? So sebenarnya cara yang senang, kita buat je satu shape yang sama. Awak practice shape dia menegak je. Axis dia yang berubah-ubah. Faham tak? Ini pun betul. Itu PY. Bukan kata dia salah. Tak salah pun bentuk dia. Yang penting atas axis Y. Okay, alamak lagi 10 minutes. Boleh Boleh. Alright. Okay, lastly kita tengok shell yang ketiga sikit. Okay, shell yang ketiga. Ini shell yang ketiga. So N is equal to 3. L can be 0, 1, 2. Okay, sekarang ni dia masuk orbital apa dulu? Dia masuk orbital 3s dan orbital 3p. Lepas tu baru masuk orbital 3d, elektron ni. Okay, kemudian kalau L is equal to 0, maka M 0.
Kalau L is equal to 1, M can be negative 1, 0, positive 1. So dekat sini ada 2P, 3Px, 3Py, 3Pz. Yang ini ada orbital 3s sahaja. Okay, and then 3D. So L is equal to 2. M can be negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So ada berapa ni? Ada 5. So apa orientation dia? Dia ada 5. Orientation dia adalah 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3d x squared minus y squared, 3d z squared. Okay. Yang ini pun kena tahu lukis macam mana. Okay. So yang lukis ni nanti kita belajar minggu depan. Okay, kita belajar minggu depan, next week. Boleh faham? Okay, Boleh. so ini Boleh. so contoh kalau saya nak set quantum number bagi elektron yang ketiga dekat sini. So nak buat apa? So ni adalah orbital 3s, ni orbital 3p. So seorang tolong bagi 3 3, lagi 1 1, lagi negatif 1, negatif 1 boleh, kosong boleh, positive 1 pun boleh, accepted. Lagi? positif 1 over 2. Yes, positive 1 over 2. Boleh? Okay, dapat? Okay, so ini adalah shell yang ketiga. Alright. So, summarize. Kita nak summarize? Okay. That's why dekat sini, bila n is equal to 1, awak punya orbital yang boleh wujud ialah 1s sahaja. Okay, and then m dia kosong. Oleh kerana ada satu je nombor m, so orbital dia 1. Satu nombor mewakili satu orbital. Okay, so satu orbital boleh masuk 2 elektron. That's why shell pertama boleh letak 2 elektron je. Okay, untuk shell yang kedua, kita ada orbital 2s dan 2p. Okay, orbital 2s ada 1. Orbital 2p ada 2px, py, py, pz. So ada 3. So 3 kali 2, 6. So total elektron 8. That's why boleh masuk 8 je dekat shell yang kedua. Shell yang ketiga pula macam mana? 1 tambah 3 tambah 5. Ni orbital 3D. So total orbital semua sekali 9. Kalikan dengan 2 dapat 18. So shell yang ketiga boleh masuk 18. Nanti shell keempat lagi banyak. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. So kita tengok example. Okay, example. Sebab nanti sekejap lagi saya nak bagi kerja rumah. Okay. So explain the position. Okay, ni saya tak nak tengok. Okay. Okay, saya nak tengok ni. Give the values of the 4 quantum numbers of n electron in the following orbitals. Okay, so macam mana nak buat? Saya tak nak ini. Tunjuk contoh yang kita contoh ini. Give all possible sets of quantum numbers of electrons in 2p. So dia nak semua set of quantum numbers. Okay, 2p ada berapa jenis orbital? 2px lagi? 2p? 2py, 2pz. Yes, 2pz. Setiap ni boleh masuk 2 elektron. So ada berapa set yang korang kena tulis? 3. 2 tambah 2 tambah 2? Dia nak semua elektron. 6. So 6 elektron. Dapat tak? 2 dalam 2p x, 2 dalam 2py, 2 dalam 2pz. Okay, so ada 6. So macam mana nak start? So kita tengok n is equal to 2. Kalau p, l is equal to berapa? 0, 1. 0 and 1. Okay, kalau m can be 0. Lagi satu? 0 and 1 ke? Sebab ni kita tengok spesifik. P. P nombor apa?
P nombor kosong ke satu? 1. Okay, so awak tengok dia punya types of orbital. So 1. So M dia negative 1, 0, positive 1. S can be positive 1 over 2, negative 1 over 2. So macam mana nak tuliskan dia punya set quantum number? So elektron yang pertama 2, 1, negative 1, positive 1 over 2. Ingat. Mesti ada kurungan koma. Okay. Elektron yang kedua 2, 1, negative 1, negative 1 over 2. Okay, lagi? Yang ketiga? 2, 1, 0, positif 1 per 2. Yes, 0, positif 1 per 2. Koma. 2, 1, lagi? Teruskan. Kosong. Negatif Positif. 1 per 2. Okay, so negatif 1 per 2. Okay, jangan lupa letak koma. Sebab dia minta all. Kalau tak cukup bagi 6, betul ke salah? Salah. Sebab dia nak all. Okay. So, lagi apa? 2, 1, positive 1, positive 1 over 2. Lastly, 2, 1, positive 1, negative 1 over 2. So ni jawapan dia. Ada 6 set. Boleh follow? Boleh. Boleh. So itu example yang pertama. Yang kedua, okay, predict the following quantum numbers whether they are allowed or not. Explain why not allowed. Okay, so kita tengok soalan A. Soalan A, kenapa kita kata allowed? Okay, sebab dekat sini, bila n is equal to 1, L can be 0. Hanya L can be 0. Okay, n is equal to 1, L can be only 0. Bila L 0, M 0. So, betul tak dekat sini? So, N 1. L kosong. M kosong. S can be positive 1 over 2 ataupun negative 1 over 2 kan? So, betul tak negative 1 over 2? Betul. So, that's why allowed. Bila allowed tak payah explain. Okay, boleh follow? Boleh. Okay, sekarang ni kita tengok B. B, bila n is equal to 2, L can be 0 and 1. So, n ni selalu tak ada masalah lah. N boleh accepted. L, accepted tak? Boleh terima tak? Boleh. Boleh. Okay. Sekarang ni, kalaulah L is equal to 0, M yang allowed hanya apa? Kosong. 0. So yang ni accepted tak? Tak. So that's why not allowed. Nampak tak? So cara dia macam tu. Walaupun dia kata 1 ni boleh jadi negative 1, 0, positive 1 kan? Tapi ni untuk siapa? Kalau L awak 1. Tapi sekarang ni L kita kosong. Okay, bila L kita kosong, M kita mesti kosong. Kalau L kita 1 baru M boleh jadi 1. Dapat? Okay, and then apa lagi yang salah dekat sini? Yang not allowed. 1 belakang. Yes, so dia punya S. S hanya boleh apa? S only can be only positive 1 over 2 atau negative 1 over 2. Oh. Okay, boleh? Alright, so habis. So, saya nak tinggalkan kerja rumah. Kerja rumahnya ialah exercise 1. Okay, saya nak awak ada tambahan kat sini soalan number exercise 1 tu tambah set 4. N dia ialah 1, L dia adalah kosong. Okay, so ni kerja rumah, exercise 1, exercise 2 dan exercise 3.
Boleh? Boleh. Okay. So itu sahaja untuk kerja rumahnya. So exercise 1 until exercise 3 minggu depan kita bincang. Okay, and then dekat sini dia minta soalan A ni dia minta draw the shape of orbital kan. Buat yang mana boleh buat. Tak adalah. Buat je lah, nanti kita bincang jawapan dia. Okay. So esok kita akan buat amali. Alright. Itu sahaja. Ada soalan tak? Sebelum saya end kita punya tutorial hari ni. Ya? Ya, 1, 2, 3. Okay, tak ada Okay, so kalau tak ada nanti terus keluar terus isi attendance. Okay, and then balik buat, nanti buat homework. Kalau ada soalan, tanya terus. Okay? So jumpa esok 2:30 Okay. Alright, so itu sahaja. Jumpa esok. Bye. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Welcome. Bye. Thank you, madam.